dipersilakan Datuk soalan Speaker. yang ketiga, Tuan Tan Kah Heng Yang Berhormat Gopeng. Tak bagi. Terima kasih kepada Timbalan Yang Dipertua. Gopeng meminta Perdana Menteri menyatakan pelan hala tuju teknologi dan ekonomi Hydrogen Economy and Technology Roadmap HETR yang diwujudkan oleh Mesyuarat Majlis Sains Negara NSC dijangkakan menjana 12.1 bilion ringgit kepada pendapatan negara menjelang tahun 2030. Apakah kelebihan Malaysia dalam usaha menjadi penggerak utama dalam ekonomi hidrogen berbanding negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan negara-negara ASEAN yang telah pun mula menceburi dalam sektor hidrogen? Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Dipertua, Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen itu rancangan jangka panjang dan kita di peringkat akhir membuat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk memperkemas lagi cadangan yang memang pun dirangkul dalam rancangan Malaysia ke-12 dulu. Begitu juga dengan Pelan Hala Tuju yang telah dibentangkan dulu, sekarang kita sedang perkemaskan melihat pada perkembangan yang mendesak sekarang ini. Kepentingannya berdasarkan beberapa 5 teras strategik termasuk mempelbagaikan sumber tenaga boleh baru, negara rendah karbon dan mempercepatkan peralihan kepada ekonomi kitaran dan memperkukuh keupayaan dan kemampuan penyelidikan. Dan untuk ini komersial dan inovasi kita telah putuskan supaya dilibatkan cara lebih berkesan dengan universiti-universiti tempatan. Jadi badan-badan penyelidikan kerajaan dalam Majlis Sains yang kita adakan baru-baru ini memutuskan supaya dimanfaatkan sepenuhnya pakar-pakar tempatan di semua universiti yang ada kemahiran dan kepakaran dalam bidang itu. Unjuran penjanaan pendapatan melebihi 12 bilion ringgit melalui senario dipacu pelepasan, emissions driven senario. Kemudian komitmen kerjasama kita ini yang telah dilakukan, ya, itu yang saya bincang tentang perancangan ini. Kedudukan kita strategik kerana lokasi bagi pasaran hidrogen antarabangsa untuk Jepun, Korea Selatan dan Singapura yang meminta permintaan yang tinggi dari negara-negara tersebut. Petronas adalah pengekspor utama amonia Asia Pasifik dan punya pengalaman. Tapi saya ucap tahniah kepada Petronas dengan Sarawak Energy dan TNB telah mula melaksanakan dan mendahului negara-negara ASEAN yang lain. Jadi kita ada di tapak yang lebih ke depan, iaitu atas inisiatif Sarawak Energy, Petronas dan Tenaga Nasional. Dan yang kedua ialah penjanaan hidrogen hijau dari sumber tenaga hidup, kelebihan yang ada pada kita dan kita harus memanfaatkan dengan beberapa langkah penyelidikan dan tindakan. Yang sekali lagi dalam hal ini Sarawak yang menerjui pembangunan ekosistem dan penjanaan hidrogen hijau di Malaysia. Kekangan kita, masalah kita ialah tentang beberapa industri baru termasuk renewable energy dan penggunaan rare earth umpamanya yang sekarang menghadapi beberapa masalah tentang penyeludupan dan juga tindakan haram. Hanya Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan telah mengambil tindakan yang agak tegas menutup kilang haram itu, tapi negeri-negeri lain masih belum mengambil tindakan yang tegas untuk menghalang terutama orang asing menggunakan keupayaan kita dan hasil dalam negeri kita. Soalan tambahan Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan tersebut. Umumnya kita tahu dalam menentukan kejayaan pelaksanaan HETR ini, keterlibatan semua pihak adalah penting, termasuk kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Dan juga kami akan dijangkakan akan menghadapi beberapa cabaran-cabaran dalam sektor ini, termasuk kesukaran dalam menyimpan hidrogen dan juga kekurangan infrastruktur dalam pengangkutan.
dan penyampaian. So maka soalan saya adalah apakah kerajaan persekutuan dalam menentukan kejayaan pelaksanaan HETA ini dalam masa yang akan datang? Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Untuk Timbalan yang Bertuah, seperti mana yang saya jelaskan tadi, peningkatan usaha pendidikan dan pembangunan dengan peruntukan tambahan yang telah dipohon dan saya setuju, iaitu dan meningkatkan kerjasama saintis yang ada dalam kerajaan dengan saintis di institusi pendidikan tempatan terutama di universiti-universiti, kerana ramai juga yang punyai kemahiran itu dan patut dimanfaatkan sebagai satu pasukan. Begitu juga tentang Hydrogen Econ Nano Malaysia, iaitu kerjasama di antara semua pihak termasuk swasta. Ini industri yang agak baru dan mencabar dan memang saya akui ada keperluan untuk diberikan sedikit ruang dan peruntukan tambahan untuk memperkukuh usaha mereka menyelidik dan memberi hasil yang boleh dimanfaatkan oleh negara kita. Soalan tambahan. Silakan Kementerian. Yang Berhormat Ya. Berdasarkan statistik yang Kuala Terengganu. dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2021, ekspor hidrogen hanya menyumbang sekitar 1.5% sahaja berbanding lain-lain gas dalam Malaysia yang dianggarkan sekitar 1.2 bilion. Ternyata bahawa jumlah pengeluaran hidrogen dan potensi ekspor ini masih lagi jauh untuk mencapai sasaran pendapatan 12.1 bilion. Apakah garis masa sebenar di dalam pembangunan ekonomi hidrogen ini, dan tahniah Sarawak antara yang memulakan inisiatif yang besar berhubung dengan ekonomi hidrogen ini dengan kerjasama antara Petronas dan Sarawak Energy Berhad di dalam pengeluaran komersial hidrogen yang sememang bolehkah Perdana Menteri menjelaskan adakah pengeluaran komersial hidrogen hijau ini sememangnya telah pun bermula antara Petronas dan Sarawak Energy Berhad dan apakah tahapnya sekarang? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya Kuala Terengganu dan memang benar pengeluarannya itu memang baru dan kapasiti kita jauh lebih besar seperti mana saya sebut, unjurannya kurangnya 12 bilion. Tetapi apa yang dilakukan dalam pendidikan di Sarawak itu juga untuk kegunaan tempatan. Ya. Dan umpamanya pesawat. Dan baru-baru ini Premier Sarawak telah menaikkan pesawat dengan menggunakan hidrogen menggantikan minyak ini dari Kuching ke Langkawi dan balik. Maknanya kita sudah sampai ke tahap yang agak mudah dan ketikanya untuk kita commercialize produk itu. Dan saya setuju dengan gesaan Yang Berhormat bahawa hal ini harus dipercepatkan dan semua jentera harus memberi sokongan supaya keupayaan kita bukan saja untuk hasil kegunaan dalam negara tetapi untuk ekspor.